Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, cuma saya nak minta kerjasama kepada tuan-tuan yang muslimin minta ke depan sikit. Sebab takut ada kawan-kawan kita yang nak datang kan. Jadi boleh isi yang belakang. Sebab biasanya dia orang akan datang lambat sikit. Kita dah mula sekejap dia akan masuk sikit. Sekejap takut penuh. Baik. Kita masih lagi berada dalam Kitabul Iman, dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau ikut catatan saya, kita berhenti pada hadis yang ke-24 sebelum ni. So insya-Allah hari ini kita baca hadis yang ke-25. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Muhammadin Al-Musnadi qala haddatsana Abu Rawh Al-Harami ibn Umarah qala haddatsana Syu'bah an Waqid ibn Muhammad qala sami'tu abi yuhaddits an ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Ni hadis yang ke-25 yang Al-Imam Al-Bukhari masukkan di dalam sahih dia, yang bermaksud telah menceritakan kepada kami hadis ini Abdullah ibn Muhammad Al-Musnadi. Katanya telah bercerita kepada kami Abu Rawh Al-Harami ibn Umarah. Katanya telah menceritakan kepada kami Syu'bah daripada Waqid ibni Muhammad. Katanya saya mendengar ayah saya bercerita daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, sehingga mereka mengakui tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat. Apabila mereka melakukan perkara ini, maka mereka telah menyempurnakan ataupun mereka telah menyelamatkan diri mereka dan darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan yang sebenar kembali kepada Allah. Okey. Hadis ni riwayat Ibnu Umar. Sebahagian ulama seperti Ibnu Hibban mengatakan Ibnu Umar bersendiri dalam riwayat ini. Tak ada orang lain yang riwayat yang sama melainkan hanya Ibnu Umar. Tetapi Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan tidak benar. Sebenarnya selain daripada Ibnu Umar, Abu Hurairah juga meriwayatkan dengan riwayat yang lebih kurang sama. Iaitu Nabi kata, aku diperintahkan. Siapa yang perintahkan Nabi? Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang boleh perintahkan Nabi melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Bila Nabi sebut umirtu, aku diperintahkan, maksudnya Allah yang perintahkan dia. Tapi kalau sahabat yang kata kami diperintahkan, siapa yang perintahkan? Nabi. Ini kaedah dalam hadis. Kalau sahabat kata kami diperintahkan, menunjukkan Nabi yang perintah. Kerana tidak ada orang yang boleh perintahkan sahabat yang lain melainkan hanya Nabi. Kerana sahabat ni mujtahid. Sahabat ni dia mujtahid, dia tak perlu arahan orang lain. Bila sahabat kata kami diperintahkan, Nabi perintahkan. Kalau Nabi kata aku diperintahkan, Allah yang perintahkan Nabi. Itu kaedah. Nabi kata aku diperintahkan,
untuk memerangi manusia. Sehingga mereka mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hadis ini menjadi hujah bagi Al-Imam Syafi'i untuk mengatakan dalam negara Islam yang pemerintahnya mengamalkan undang-undang Islam, pemerintah Islam mesti perangi manusia sehingga mereka masuk Islam, kecuali jika orang kafir itu terdiri daripada 3 jenis kafir: Yahudi, Nasrani dan Majusi. Selain daripada 3 kafir ni, kata pendapat dalam mazhab Syafi'i, mesti diperangi sehingga mereka masuk Islam, ataupun mereka mesti beragama dengan 3 agama ni kalau tak nak diperangi. Pasal apa? Pasal mereka faham Nabi kata aku diutuskan untuk perangi manusia. Sehingga mereka mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Habis tu yang dikecualikan 3 tu, pasal apa Imam Syafi'i kecualikan? Kerana di Madinah ada orang Yahudi dan Nabi tak perangi mereka. Masa Nabi mula-mula sampai dekat Madinah, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa', ada Bani Nadir. Nabi tak perangi mereka. Bahkan Nabi ambil jizyah daripada mereka. Nabi ambil cukai daripada mereka. Dan Nabi bela darah mereka. Cuma mereka yang langgar perjanjian, mereka khianat perjanjian, maka Nabi serang mereka dan akhirnya Nabi halau mereka daripada Madinah. Bukan disebabkan Nabi nak perangi mereka pada awalnya, tapi disebabkan mereka yang khianat dengan perjanjian yang mereka buat, maka mereka dihalau. Habis itu Kristian, Nabi pernah berikan perjanjian damai kepada Kristian Najran. Maka sebab itu Imam Syafi'i kata okey, Kristian okey. Majusi sebab ada hadis daripada Abdurrahman bin Auf yang Nabi kata sannu bihim sunnata ahlil kitab. Wahai pemerintah, kamu kena layan orang Majusi seperti mana kamu layan ahli kitab. Ahli kitab Yahudi dan Nasara. Maka Majusi ini bukan ahli kitab, dia penyembah api. Maka kena layan mereka seperti mana layan ahli kitab. Dia ada hadis yang khas. Selain daripada 3 agama ni, pemerintah kena perangi sehingga mereka masuk Islam. Macam sebab ulama' dia berbeza pendapat tentang hukum jihad ni, apa punca dia. Adakah pensyariatan jihad ni punca dia sebab kekufuran ke sebab permusuhan? Kalau ikut pendapat ni yang kata kena perang semua orang kafir kecuali 3 ni, kerana mereka menganggap punca disyariatkan jihad ni sebab kekufuran. Bila dia kafir, kita boleh perang dia sehingga dia masuk Islam. Tapi yang 3 ni dikecualikan sebab ada hadis. Yang tak dikecualikan kekal kena perang. Tapi kalau ikut pendapat ni, kita kena perang dengan orang Buddha, dengan orang Hindu, dengan Sikh. Tapi Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata punca jihad itu bukan kekufuran, tapi punca jihad itu ialah permusuhan yang dimulakan oleh orang-orang bukan Islam terhadap Islam. Bukan disebabkan oleh kerana kufur mereka. Kerana dalam Quran jelas kata la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama.
Satu orang mana boleh paksa dia masuk Islam kalau dia memang tak yakin. Bahkan Islamnya tidak sah kalau dia masuk kerana paksa. Kita jihad menentang dia bukan sebab dia kufur. Kita jihad menentang dia kerana dia yang mulakan permusuhan. Ini pendapat Ibn Taymiyah dan disokong oleh Ibn Qayyim. Kalau ikut pendapat ni, dua pendapat ni agak-agak mana pendapat yang tuan-tuan rasa macam lebih realistik nak diamalkan dalam negara kita? Ha? Ibn Taymiyah kan? Tuan-tuan Wahabi sebenarnya. Confirm lah Ustaz, kau takkan kami datang kuliah. Sebab tu jangan cela sangat pendapat Ibn Taymiyah ni. Ada kecenderungan nak kata pendapat Ibn Taymiyah ni pendapat teroris. Tak, teroris yang salah guna pendapat Ibn Taymiyah. Bukan semua pendapat Ibn Taymiyah tu keras. Adalah beberapa. Tapi nak kira ada beberapa pandangan keras terus kata dia teroris. Pendapat Imam Syafi'i pun dalam masalah ni keras. Pendapat Imam Syafi'i pun dalam masalah ni keras. Tapi dia ijtihad lah. Kita tak berani nak kata dia teroris. Kerana dia ijtihad dia. Maka kita layan alim-alim, ulama'-ulama' Islam kita sepanjang zaman ni seperti mana kita layan ilmuwan-ilmuwan yang pernah berjasa dalam agama. Maka rugilah kalau kita, dengan satu pandangan Imam Syafi'i yang agak keras, kita kata dia teroris, kita nak buang semua. Kita tak setuju. Begitu juga kita tak setuju orang nak buang khazanah Ibn Taymiyah yang banyak. Kerana dia juga adalah alim yang pernah berjasa untuk umat ini. Yang mana salah, kata salah lah. Jadi kalau nak ikut pendapat Imam Syafi'i, kita kena perang dengan semua. Kecuali yang Kristian, Yahudi dan juga Majusi. Selain pada tu, penyembah berhala memang kena perang. Siapa mazhab Syafi'i dalam isu ni? Tak siapa beranilah kan? Kalau tak, kena perang lah. Kita pun kata, yang lebih realistik adalah pendapat Ibn Taymiyah dalam isu ni. Kerana ayat Quran kata, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Orang yang dipaksa masuk Islam sedangkan jiwanya tidak beriman, dia tak dikira beriman, bahkan dia munafik. Kerana takut semata-mata dia masuk Islam, bukan kerana dia beriman, tak sah iman dia. Habis tu hadis ni Ustaz nak buat macam mana? Hadis ni sahih. Takkan Ustaz nak tolak? Kita tak tolak hadis ni. Kerana para ulama' yang lain, mereka memandang hadis ni ada maksud yang lain. Bukan maksudnya kena bunuh semua orang yang bukan Islam kecuali Yahudi, Nasara. Bukan. Maksud Nabi salah satu daripada dua. Yang pertama, Nabi kata, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia ataupun memerangi manusia. Maksud manusia tu bukan semua manusia. Tapi alif lam yang ada di situ, manusia yang ada di situ, yang ada dalam hadis itu ialah merujuk kepada orang yang sedang berperang dengan Nabi. Kerana Nabi ucapkan benda ni dalam konteks peperangan. Itu sebahagian ulama' sebut. Lil ahdi. Maksudnya merujuk kepada manusia yang perang dengan Nabi waktu tu. Saya nak bagi contoh supaya tuan-tuan faham. Kita ada kawan. Kawan kita ni duk ponteng kelas. Kita belajar kat college, kat universiti. Kawan kita ni duk ponteng kelas. Kerjanya si ponteng tidur, main game. Kita pun kata kat dia, hang ni pasal apa? Duk ponteng sangat kelas banyak sangat ni. Hang tahu tak semua orang duk cerita pasal hang sekarang ni. Aku jadi kawan hang, aku malu. Kita gunakan perkataan semua orang. Dia pun pandai sikit, dia kata, sorry sikit. Hang jangan cakap semua orang. Orang kat Zimbabwe tak kenal aku pun. Orang kat Zimbabwe tak bercakap pasal aku, hang jangan tipu. Kita kata, tak lah semua orang tu maksudnya semua orang dalam kampus yang kenal dengan hang lah. Itu maksudnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia yang sedang aku berperang dengan dia sekarang ni. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua ialah tafsiran Ibn Daqiq Al-Aid yang juga bermazhab Syafi'i, dan juga tafsiran ni dipakai oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab dia Al-Jihad.
Kaifa nafhamuhu wa kaifa numarisuhu. Dia ada tulis satu kitab jihad. Bagaimana kita memahaminya dan bagaimana kita melaksanakan dia. Syekh Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti, dia ada bagi satu pendapat yang bagus. Dia kata, Nabi tak kata aku diperintahkan untuk membunuh manusia. Tapi Nabi kata aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Dia ada beza antara perkataan bunuh dengan perang. Bukan semua orang yang boleh diperangi boleh dibunuh. Betul? Bukan semua orang yang boleh diperangi boleh dibunuh secara mutlak. Burah boleh diperangi, tapi bila mana dia orang berhenti perang, serah diri, tak boleh bunuh. Burah ni penderhaka kepada kerajaan. Nak jatuhkan sistem kerajaan. Burah. Bila dia orang serah diri, kerajaan kata, kan? Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Bila mana satu puak melampau, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Bila dua puak daripada kalangan orang Islam gaduh, fa aslihu bainahuma, damaikan keduanya. Tapi kalau salah satu daripada dua kumpulan itu melampau, perang dengan memerangi satu yang lain, faqatilul lati tabghi, kamu kena perang yang melampau tu, hatta tafi'a ila amrillah, sehingga mereka kembali kepada suruhan Allah, berdamai. Bila mereka berdamai, cukuplah, jangan peranglah dengan mereka, jangan bunuh lagi dah. Bukan semua yang boleh perang tu boleh dibunuh. Maka kata Syekh Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti, perkataan muqatalah, uqatil, dia bukan maksudnya aqtul, bukan maksudnya aku bunuh, tapi aku perang. Perang dia mesti datang daripada dua belah pihak. Dia mesti datang daripada dua belah pihak, daripada pihak sini dan daripada pihak sini. Tapi oleh kerana dalam Quran sebut, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Siapa yang melakukan kemelampauan kepada kamu, balas kemelampauan dia itu seperti mana dia buat pada kamu, jangan lebih. Maka Islam kata jangan mulakan sifat melampau. Kalau mereka mula, kita balas. Menunjukkan yang Nabi sebut aku diperintahkan untuk memerangi itu maksudnya dia orang dulu perang kita. Bila mereka memerangi kita, maka kita lawan. Sekadar untuk halang mereka itu serang kita dan bunuh kita, kita lawan. Dan bila perang sudah bermula, mereka itu adalah harbi. Bila harbi, kita boleh perang dan kita boleh bunuh sekadar untuk meninggalkan ataupun menghalang mudarat pada negara dan jiwa kita, diri kita. Dan bila perang sudah berlaku, sama ada salah satu daripada tiga, sama ada mereka bayar jizyah, ataupun mereka masuk Islam, ataupun mereka buat perjanjian dengan orang Islam. Maksudnya negara mereka damai dengan negara Islam. So hadis ni tak boleh nak digunakan untuk bunuh mana-mana orang yang kafir dalam negara ni. Jangan bila baca hadis, oh Nabi kata aku diperintahkan, maksudnya Nabi diperintahkan, kita pun samalah. So kita pergi mana-mana tempat orang yang bukan Islam, pergi bunuh. Pasal apa? Mengamalkan hadis. Tak tepat. Sebab Nabi tak kata aku diperintahkan untuk membunuh manusia, tapi Nabi kata aku diperintahkan untuk memerangi. Maksudnya aku defend diri sebab orang tu mula dulu. Sebab tu mana-mana perang dalam Islam ni dimulakan oleh orang kafir. Habis tu Ustaz, perang Badar. Dulu kita kuliah perang Badar kan. Perang Badar ni mula sebab apa? Sebab Nabi ambil harta, Nabi nak ambil harta yang ada pada Abu Sufyan. Orang Islam mula dulu. Tak. Bukan orang Islam mula dulu, orang kafir mula dulu. Sebab yang seksa orang Islam dekat Mekah siapa? Orang kafir. Mereka mula dulu. Dan dia orang ambil harta orang Islam. Jadi orang Islam nak ambil balik harta tu yang telah dirampas.
Bukan Islam yang mulakan, tapi orang musyrikin yang mulakan dulu. Maka perang itu berlaku. So kena faham sungguh-sungguh supaya kita tak menyalahgunakan nama jihad. Kadang-kadang orang nak kata nak jihad tapi fake jihad tak ada. Tak faham fake jihad. Kononnya berjihad, bawa bendera hitam, pergi rosakkan tempat ibadat orang yang bukan Islam. Dulu kan ada kan di Perak kan. Tapi dikatakan tak sihat dia tu. Ada penyakit. Dia ada penyakit. Saya pun tak pasti kes tu macam mana, tapi tak betul benda tu. Kita tak disuruh untuk merosakkan tempat ibadat orang kafir. Tak disuruh. Bahkan masa jihad pun tak boleh dibunuh. Pendeta yang ada di biara, paderi yang ada di gereja tak boleh dibunuh. Selagi mana mereka tidak berperang dengan kita. Apatah lagi nak merosakkan tempat ibadat mereka. Bahkan cela sembahan orang bukan Islam pun tak boleh. Apatah lagi nak merosakkan tempat sembahan dia. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu cela orang-orang kafir itu, kerana nanti mereka akan cela Allah kerana permusuhan yang kamu mulakan. Pada kita sembahan mereka tidak benar, tapi tak perlu untuk cela. Nyatakan kebenaran tanpa cela. Okey. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yuqimus salah, dan mereka melaksanakan salat. Dalil ini yang digunakan oleh sebahagian ulama, antaranya mazhab Syafi'i, yang mengatakan siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, pemerintah boleh bunuh dia. Sebab apa? Sebab mazhab Syafi'i faham memerangi itu maksudnya membunuh. Pemerintah boleh bunuh mana-mana rakyat yang tak salat. Berapa kali tak salat? Satu waktu cukup. Ini mazhab Syafi'i. Boleh buat? Orang tak salat Zuhur. Pasal apa tak salat? Sahaja sibuk, tak ada masa nak salat. Masuk je azan asar, hang salat belum? Belum. Okey, bersedia. Tapi dibunuh tu bukan sebab dia kafir. Sebab mazhab Syafi'i dia kata orang yang tinggal salat dengan sengaja ni, selagi mana dia tak ingkar pensyariatan salat, dia tak kafir, dia fasik, tapi dibunuh. Dibunuh tu kerana hukuman, haddan, sebab dihukum. Kerana hadis ni, sebab Nabi kata aku disuruh untuk memerangi. Dia orang faham memerangi tu maksud dibunuh lah. Ni pendapat mazhab Syafi'i. Wih, kalau kita buat tuan-tuan, hari-hari ada orang kena bunuh. Ada orang kata kat saya glamour 2-3 hari, 2-3 bulan ni kan. Ada je isu. Mula-mula pasal isu apa? Syiah. Sebab saya tak setuju dengan satu tokoh yang pergi muktamar tu. Lepas tu isu apa? Qada salat. Tapi ada satu orang kawan dia bagi semangat kat saya, dia kata, tahniah. Saya kata macam bertahniah pula. Dia kata, bukan senang nak glamour dengan isu qada salat ni. Yang sebut tentang qada, khilaf tentang qada salat ni ramai. Ramai tokoh sebut dalam negara ni. Tapi mereka tak mampu nak jadi glamour macam kau. Ada yang tolak pendapat yang saya pilih. Tak apalah, dia ada dua pendapat. Majoriti kata kena qada bila tinggal dengan sengaja. Minoriti kata tak perlu qada, hanya perlu taubat. Dua-dua sepakat kata ia dosa besar. Kan saya pilih pendapat yang kata tak perlu qada, hanya perlu taubat dan banyakkan salat sunat supaya dapat hapuskan dosa yang besar yang telah dia buat kerana dia tinggal salat dengan sengaja tu. Ada orang kata, tengok ni, pendapat ni kalau kita masyhurkan, ini adalah galakan supaya orang tinggalkan salat. Tak apa, tak solat pun tak apa, nanti taubat jelah. Kita perlu untuk kata qada
supaya kita tak galakkan orang untuk tinggalkan salat. Dia kata kat saya macam itulah. Kalau kita pegang pendapat yang kata tak wajib qada, kita seolah-olah telah membuka ruang untuk orang tinggalkan salat. Oh, itu dia punya argument. Dia punya hujah. Tuan-tuan setuju? Tuan-tuan tak sok dengan saya memang lah. Tuan-tuan, hukum tinggal salat ni bukan hukum qada salat. Hukum tinggal salat, ulama ada dua pendapat. Tinggal salat dengan sengaja, ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama, kafir. Dia tinggal salat dengan sengaja, tapi kalau orang tanya, dia salat ni wajib tak? Wajib. Pasal apa tinggal? Malah. Tinggal salat dengan sengaja, kafir. Ni pendapat Hambali. Ini pendapat Hasan al-Basri. Bahkan sebahagian penulis pengkaji moden kata inilah pendapat majoriti golongan salaf. Tinggal salat sengaja, kafir. Pendapat kedua, majoriti ulama-ulama kemudian, tapi ada juga golongan salaf yang berpendapat demikian seperti Az-Zuhri. Dia kata kalau tinggal salat dengan sengaja, selagi mana dia mengiktiraf salat tu wajib, dia bukan ingkar, tapi dia kata dia malas ya, tak kafir, cuma fasik. Melayu pilih mazhab apa? Kafir ke tak kafir? Tak kafir. Kita boleh kata pilih pandangan ni menyebabkan orang lebih mudah untuk tinggal solat. Sebab apa? Tinggal solat selagi mana iktiraf solat wajib, cuma malas aja, tak kafir pun. Baik kita pilih pendapat yang kata kafir. Sebab kalau ambil pendapat yang kata kafir, ramai Melayu rajin solat. Sebab apa? Bila tinggal solat aja, kafir. Bila kafir, kalau mati tak boleh ditanam di tempat orang Islam. Tak boleh dikapan, tak boleh disolat. Harta pusaka tak boleh dibahagi. Maksudnya pandangan ni lebih kemas untuk menjadikan orang jaga solat. Macam? Nak tukar? Nak tukar mazhab? Tak lah. Kita kata bukan. Kita sepakat tinggal solat ni dosa besar. Cuma dalam bab qada dengan tak qada ni, dia adalah satu perbahasan yang lain. Bukan bila kita kata, tak perlu qada. Oh, maksudnya senang lah Ustaz. Tak, dosa besar. Hang kena taubat. Orang yang kata kena qada tu pun kena taubat. Dia kata kena taubat juga. Cuma dia kata apa? Dia kata kena qada. Pasal apa kena qada? Mudah-mudahan Allah terima. Seperti mana orang yang lupa dan tidur tadi, Nabi suruh qada. Begitu juga orang tu lebih utama untuk qada sebab mudah-mudahan Allah Taala terima untuk bayar hutang. Ada hutang ni kena bayar. Tapi yang kata tak perlu qada, dia kata dah terlepas. Solat ni ada waktu dia. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat ni ada waktu yang ditetapkan. Dia ada waktu awal, ada waktu akhir. Bila terlepas, dah tak boleh nak buat. Habis tu yang orang yang tidur dengan lupa, yang tu ada hadis lain bagi tahu. Untuk sengaja tak ada hadis bagi tahu. Bila tak ada hadis, kekal lah, terlepas. Macam orang buat haji. Boleh buat haji di luar pada bulan haji. Saya ingat bulan depan saya nak buat haji lah. Pasal apa? Qada. Tak boleh, kena tunggu waktu. Kena tunggu waktu dia datang. Tunggu waktu Arafah. Baru boleh ukuf. Kerana ada waktu yang khusus. So, perbahasan ni perbahasan usul fiqh. Memang kalau ikut pendapat yang kata mazhab Syafi'i ni, siapa yang tak salat, dia bunuh. Kerana dia guna hadis ni. Tapi ada ulama yang tidak setuju. Ada ulama kata macam Ibn Daqiq Al-Aid, dia kata tak sama perang dengan bunuh. Nabi suruh perang, bukan suruh bunuh. Maksudnya perangi mereka. Bila mana mereka menzahirkan yang mereka tak salat, dan mereka kempen orang lain tak solat mungkin. Masa tu kita perang lah. Tapi kalau dia tak solat, dia diam dia, seorang-seorang dia je. Kan? Orang lain pun tak tahu. Yang tu tak diperangi lah. Tak diperangi, kita pun tak tahu. Maka sebab itu, ada pandangan-pandangan yang kadang-kadang mewakili mazhab, tetapi ada ruang untuk kita tengok balik. Untuk kita nilai balik.
wa yu'tu zakah, dan membayar zakat. Tak bayar zakat pun pemerintah boleh perang. Seperti mana Abu Bakar perang dengan golongan yang tak bayar zakat. Perang ni maksudnya mesti bunuh? Ada. Perang untuk ambil harta mereka secara rampas sebab mereka tak bayar zakat. Zakat seeloknya dibayar kepada pemerintah kalau kita tahu pemerintah itu adil dalam pembahagian. Kerana Nabi kata, aku diutuskan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengaku syahadah, laksanakan salat, bayar zakat. So, zakat pada zaman Nabi dibayar pada Nabi. Lepas tu pada zaman Abu Bakar dibayar pada Abu Bakar. Bila tak bayar, Abu Bakar perang. Cumanya ulama dia macam istighrab. Istighrab ni macam dia pandang ada sedikit pelik di situ. Hadis ni riwayat siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar ni anak Umar Ibn Khattab. Betul? Anak Umar. Tapi masa Abu Bakar nak perang dengan golongan yang tak bayar zakat, pasal apa Umar tak setuju? Umar saya tanya lagi, kau nak perang dengan orang yang kata la ilaha illallah ke? Takkan Umar tak tahu anak dia riwayat hadis ni? Nabi kata kalau dia mengaku tiada Tuhan disembah melainkan Allah, Muhammadlah utusan Allah, mereka laksanakan salat, cuma mereka tak bayar zakat, boleh untuk perangi. Takkan Umar tak tahu hadis ni? Kata Ibn Hajar, inilah bukti yang mengatakan kadang-kadang tokoh-tokoh besar dalam agama pun ada terlepas beberapa hadis. Bukan kata Umar je tak tahu, Abu Bakar pun tak tahu hadis ni. Sebab masa Abu Bakar kata, masa Abu Bakar jawab pertanyaan Umar yang Umar tak setuju pada peringkat awal untuk diperangi golongan yang tak bayar zakat ni, Abu Bakar jawab dengan hadis yang lain. Abu Bakar kata, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah aku akan perang orang yang bezakan antara salat dan zakat. Dia tak guna hadis ni. Menunjukkan hadis ni mungkin mereka berdua lupa ataupun mungkin mereka berdua tak tahu tentang kewujudan dia. Ibnu Umar tahu? Tak syarat Ibnu Umar tahu, Umar kena tahu. Mungkin ada hadis yang Ibnu Umar tahu, bapaknya tak tahu. Mungkin ada hadis yang Umar tahu, bapaknya anaknya tak tahu. Mungkin ada hadis yang kita tahu, bapak kita tak tahu. Mungkin ada hadis yang bapak kita tahu, kita tak tahu. Benda biasa. Kalau benda ni boleh berlaku kepada akabirus sahabah, benda ni boleh berlaku pada tokoh-tokoh besar sahabat, apatah lagi benda tu boleh berlaku pada kita. Bahkan boleh berlaku pada tokoh-tokoh mazhab. Mungkin Abu Hanifah berfatwa dengan fatwa yang sedikit berbeza dengan apa yang disebut dalam hadis. Pasal apa? Pasal hadis tu mungkin tak sampai kat dia. Ataupun mungkin hadis tu pada Abu Hanifah tidak sahih. Dia sampai kepada Abu Hanifah dengan jalan yang tidak sahih, dia tak boleh beramal. Tadi kami bincang pasal khiyar majlis. Khiyar majlis ni, kita bila beli barang, selagi mana kita dengan penjual ada dalam majlis akad, kita boleh batalkan anytime walaupun dia tak setuju. Itu maksud khiyar majlis. Dalam hadis Nabi sebut al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli mempunyai hak untuk batalkan jual beli, sama ada pembeli nak batal ataupun penjual nak batal, selagi mana mereka tidak berpisah daripada majlis berlakunya akad. Sebab tu kalau kita beli barang kita suka, cepat-cepat keluar daripada majlis akad. Takut-takut nanti dia cancelkan. Dan kita tak ada hak untuk kata saya tak setuju. Hadis disebut. Dan hadis ni riwayat Imam Malik. Dalam Muwatta, Imam Malik riwayat. Tapi Imam Malik tak pakai. Kerana kata Imam Malik, dia bercanggah dengan amalan ahli Madinah. Orang Madinah tak buat benda ni. Bukan dia saja-saja nak lawan hadis. Tapi dia kata kalau hadis ni sahih, dah tentu orang Madinah buat. Sebab Nabi dekat Madinah. Dan jual beli berlaku hari-hari. Tapi majoriti ulama kata tak. Hadis sahih. Apa pasal pula amalan ahli Madinah menjadi penentu? Dah hadis sahih. Patutnya hadis lah penentu. Bukannya amalan. Orang Madinah bukan maksum. Maka penilaian itu berbeza
Disebabkan oleh cara mereka melihat dalil itu berbeza. Jadi kita kena tahu benda tu. So alasan, takkanlah Imam Syafi'i tak tahu benda ni. Mungkin dia tak tahu. Tapi tu orang pandai sangat pada Syafi'i. Bukan kita. Kita kalau kita tak baca penilaian ulama lain, kalau kita tak baca penilaian ulama lain, kita pun tak tahu yang Imam Syafi'i tak terlintas pada dia hadis tu. Kita taklah hebat pada Imam Syafi'i pun. Tapi bila mana kita baca yang lain, yang sebanding dengan ilmu Imam Syafi'i, baru kita tahu. Oh. Macam biasa ulama salaf sebut, kita tak tahu kesilapan guru kita sehingga kita duduk di sisi orang lain daripada guru tu. Baru kita tahu kesilapan guru kita. Duduk dengan orang ni dengar, duduk dengan orang ni dengar, duduk dengan orang ni dengar, baru kita tahu. Baru luas sikit pemikiran. Sebab itu, ulama-ulama hadis, guru dia ramai. Tak dengar hanya pada satu orang kan. Ramaikan guru. Dengar daripada pelbagai manusia. Barulah kita tahu. Dapat keluasan. Keluasan pandangan kerana setiap orang pandangannya berbeza. Cara fikirnya berbeza. Okey. Kemudian, bayar zakat. Bayar zakat. Fa in fa'alu dhalik, apabila mereka buat benda ni. Maksudnya mereka dah mengucap, salat pun mereka buat, zakat pun mereka bayar. Fa in fa'alu dhalik, bila mereka buat benda ni, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Mereka telah menyelamatkan daripada kami darah mereka dan harta mereka. Maksudnya kalau mereka dah buat semua benda ni, darah mereka terpelihara. Tak boleh bunuh. Kerana darah orang Islam ini dihormati. Bahkan darah orang kafir yang duduk dalam negara Islam pun dihormati. Wa amwalahum, harta mereka juga dihormati. Sebab apa dihormati harta mereka? Kerana hak setiap insan untuk berharta. Allah menghalalkan beberapa cara untuk mendapatkan harta. Antaranya dengan berniaga, antaranya dengan bekerja untuk dapatkan upah, antaranya dengan cara pusaka, dengan cara mendapat hadiah. Itu semua cara yang diiktiraf oleh syarak. Tak boleh untuk orang lain ceroboh. Tak boleh untuk orang lain ceroboh. Tapi kalau dia tak bayar zakat, kerajaan ada hak untuk rampas harta dia. Ada. Maka pada masa itu harta dia tak dihormati lagi. Kerana dia tak bayar zakat. Illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hak Islam. Maksudnya, bila mereka dah mengaku tiada Tuhan disembah melainkan Allah, mengaku Muhammad utusan Allah, salat, bayar zakat, tak boleh buat apa-apa pada mereka, pada darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Maksud dengan hak Islam ni apa dia? Kalau mereka buat jenayah, masa tu boleh ambil tindakan. Sebab ia dengan hak Islam. Mereka Islam, mereka bayar zakat, mereka salat, tapi dalam masa yang sama dia pergi lukakan orang. Masa tu boleh ambil tindakan. Sebab tindakan yang diambil dengan hak Islam. Dia salat, dia bayar zakat, dalam masa yang sama dia pergi bunuh orang dengan sengaja. Boleh tak ambil tindakan qisas pada dia? Boleh. Kerana tindakan itu dengan hak Islam. Dia mencuri. Dia Muslim. Dia tunaikan salat, dia bayar zakat, tapi dia mencuri. Maka tangan dia layak untuk dipotong. Dengan hak Islam. Maka pada masa itu tidak ada lagi kehormatan pada dia untuk diambil tangan dia. Kerana tangan dia tidak menghormati hak orang lain. Tapi dengan syarat lah. Bukan curi pemadam satu terus nak potong tangan. Curi dia ada nisab dia lah rubu' dinar. 1/4 dinar. Nanti bila sampai bab hudud nanti kita akan bincang. Ada syarat-syarat yang perlu untuk dipatuhi. Baik.
Wa hisabuhum 'ala Allah. Perhitungan sebenar kembali kepada Allah. Maksudnya Nabi kata kita hukum yang zahir. Perhitungan sebenar kembali kepada Allah. Ada orang yang kadang-kadang mengucap zahir depan kita dia Muslim, tapi disembunyikan kufur dalam jiwa dia. Tapi kita tak disuruh untuk nilai dalaman manusia. Selagi mana dia mengucap depan kita, maka kita anggap dia Muslim. Dia sembelih, kita makan. Walaupun dia menyembunyikan kekufuran, kita tak salah. Katalah kita selalu pergi makan kat kedai mamak tu. Kita nampak dia pakai kepiah, ada letak semua lambang-lambang Islam. Orang Islam pun datang makan, kita pergi makan. Tengok-tengok esok rupanya, dia bohong kita. Rupanya dia bukan beragama Islam. Salah tak kita? Kita tak salah. Kerana kita makan, kita beranggapan dia Muslim. Kecuali lah kalau memang orang dah kata, ramai dah kata, dia ni bukan Muslim ni, sahaja berlakunya. Kita pergi juga. Yang tu salah. Sebab khabar dah sampai. Yang mana khabar itu dipercayai. Ni kita tak tahu apa. Kita nilai yang zahir. Katalah satu orang kafir meninggal dunia. Ada tak kebarangkalian sebelum dia mati dia mengucap? Ada tak? Ada kebarangkalian. Tapi oleh kerana zahirnya dia kafir. So kita pun kata kafir. Sebab tak terbukti depan kita dia Muslim. Satu orang Muslim mati. Ada tak kebarangkalian dia murtad sebelum dia mati? Ada kebarangkalian. Tapi kebarangkalian tak dikira selagi mana tak ada bukti. So dia Muslim, kita uruskan dia cara Muslim. Wa hisabuhum 'ala Allah. Allah lah penghitung yang layak untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan dia. Kerana Allah mengetahui segala-galanya. Kita tak tahu. Baik. Bab man qala innal iman huwal amal. Bab baru. Imam Bukhari letak satu bab baru. Bab bagi mereka yang mengatakan iman itu adalah amal. Iman itu adalah amalan. So Imam Bukhari dia buat bab ni, dia nak lawan golongan Murji'ah yang kata iman itu hanya semata-mata di lidah, tak perlu beramal. Satu orang yang kata dia mukmin, dia sempurna iman walaupun dia tak beramal. Jadi Imam Bukhari kata, ini hadis yang akan datang ni menunjukkan iman itu perlukan kepada amal. Amalan itu termasuk dalam definisi iman. Maka Imam Bukhari bawa hadis ni. Mula dia bawa ayat Quran dulu. Liqaulillahi ta'ala wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Inilah syurga yang diwariskan kepada kamu dengan sebagai balasan dengan apa yang kamu telah amal di dalam dunia. Amalan. Bukan iman semata, tapi iman mesti disertai dengan amal. Kemudian wa qala 'iddatun min ahli al-'ilm fi qawlihi ta'ala fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhanmu wahai Muhammad, sesungguhnya benar-benar kami akan bertanya mereka semua tentang apa yang mereka amalkan. Kata sebahagian daripada ulama, apa yang kamu amalkan tu termasuk juga syahadah. Kerana syahadah itu juga, qaul la ilaha illallah itu juga amal. Bila kita syaratkan orang yang nak beriman kena menyebutkan dengan lafaz, dan lafaz itu adalah amalan, maka iman merangkumi semua. Mengucap dengan lidah dan beramal dengan anggota. Kerana dia amalan. Wa qala limithli hadza falyamalil amilun. Kerana itulah hendaklah setiap orang yang beramal itu beramal di dalam dunia untuk membuktikan keimanan dia. So Imam Bukhari bawa hadis ni. Haddatsana Ahmad ibnu Yunus wa Musa ibnu Ismail qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad qala haddatsana ibnu Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il ayyul amali afdal faqala imanun billahi wa rasulih qila thumma madha qala al-jihadu fi sabilillah qila thumma madha qala hajjun mabrur. Baik. Maksudnya telah bercerita kepada kami hadis ini Ahmad ibn Yusuf dan Musa ibn Ismail.
Mereka berdua berkata, telah bercerita kepada kami Ibrahim ibn Sa'ad. Kata Ibrahim, telah bercerita kepada kami Ibn Shihab Az-Zuhri. Daripada Sa'id ibn Musayyib. Tabi'in, Sa'id ibn Musayyib. Katanya, diambil daripada hadis ni daripada Abu Hurairah, pak mentua dia. Ibn Musayyib ambil hadis ni daripada pak mentua dia, Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, sesungguhnya Nabi SAW ditanya. Satu hari Nabi ditanya dengan satu soalan. Ayyul amal afdal? Mana satu amalan yang paling baik? Mana satu amalan yang paling baik? Nabi jawab apa? Imanun billah wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Soalan ditanya tentang apa? Amalan. Nabi jawab dengan apa? Iman. Iman ni tempatnya di mana awal? Jiwa. Kemudian dizahirkan dengan lidah. Menunjukkan iman ni adalah amal. Tu yang Bukhari letak awal-awal dulu tu. Al-iman qaul wa amal. Iman itu adalah perkataan dan amal. Yang mana amal itu merangkumi amal anggota dan juga amalan jiwa. Maka bila orang tanya pada Nabi, apakah amalan yang baik? Nabi jawab, imanun billahi wa rasulih. Keimanan kepada Allah dan Rasul. Yang mana iman itu terbitnya dalam jiwa. Dan itu juga dikira sebagai amal. Pasal apa amal? Sebab Nabi ditanya dengan soalan amalan yang paling baik. Nabi jawab dengan keimanan. Apa yang terbuku dalam jiwa kamu itu adalah amalan juga. Tengok cara Imam Bukhari tarik hukum daripada hadis. Kita kalau kita baca saja, kita pun tak perasan. Pandangan Bukhari terhadap hadis sangat halus. Sangat halus. Sehingga dia boleh nampak benda ni. Kalau saya lah, tuan-tuan mungkin sehebat Bukhari. Tapi saya tak. Kalau saya baca, kita pun tak perasan. So Imam Bukhari nak gunakan hadis ni nak lawan golongan Murji'ah. Yang kata, iman itu tak ada kaitan dengan amalan. Dia kata macam mana tak ada kaitan dengan amalan? Nabi sendiri kata iman itu adalah amalan. Tak hanya apa yang ada di atas lidah. Tak hanya apa yang terbuku dalam jiwa. Kerana apa yang terbuku dalam jiwa dan apa yang disebut oleh lidah itu amal. Macam mana kamu boleh kata dia bukan amal? Macam mana kamu kata amalan anggota tak ada kaitan dengan iman? Kerana amalan yang ada dalam jiwa yang disebut di lidah itu juga amalan. Kalau kamu boleh mengiktiraf amalan jiwa dan amalan lidah itu iman, menunjukkan amalan anggota juga adalah iman. Itu cara Imam Bukhari defend akidah ahli sunnah. Baik. Sebab tu orang kata Imam Bukhari ni mujtahid. Sebab cara dia tarik hukum daripada hadis tu dahsyat. Cara dia tarik hukum daripada hadis tu sangat halus. Pandangan dia. Kadang-kadang kita pun tengok, apa kaitan? Dulu kan kita baca hadis pasal niat. Apa kaitan hadis niat dengan wahyu? Tapi bila kita tengok balik, rupanya memang ada kaitan. Cuma kaitan dia agak tersembunyi. Hebat Bukhari ni. Jadi siapa yang baca Sahih Bukhari, dia akan rasa cinta dengan Bukhari. Dia akan rasa Bukhari adalah anugerah oleh Allah kepada umat ni. Cumanya sayang, kan? Di masjid-masjid kita, banyak lagi dibaca kitab-kitab Fadail Amal daripada kitab Bukhari. Bukan tak ada nilai kitab Fadail Amal tu, tapi bacalah Bukhari juga. Mungkin sebab ustaz-ustaz takut nak mengajar Sahih Bukhari. Kerana apa? Kerana Sahih Bukhari ni hanya orang yang mengaji je boleh baca. Orang yang boleh baca Fathul Bari, dia boleh baca. Sebab kadang-kadang Bukhari, dia buat bab. Bab. Tak ada nama. Bab dia. Lepas tu dia letak hadis. Pasal apa letak bab? Tiba-tiba tak ada nama bab. Tak ada tajuk bab tu. Lepas tu dia letak hadis. Apa maknanya? Kadang-kadang dia letak bab, tapi hadis tak ada. Lepas tu bab lain. Apa maknanya? Nanti kita akan sampai. Ada sebab. Dan insya-Allah Ustaz Rijal pun ada apa? Kami ada perancangan nak buat satu daurah seminar metodologi ulama-ulama hadis dalam menulis kitab hadis. Dan yang paling penting adalah metodologi Imam Bukhari dan Muslim. Mesti tahu metodologi mereka berdua ni. Lepas tu baru kita bincang metodologi imam-imam yang 4. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah.
Supaya kita tak kata, takkanlah Ibnu Majah boleh masukkan hadis yang tak sahih dalam kitab dia. Bodoh sangat Ibnu Majah. Tak, kita yang bodoh. Sebab kita tak tahu metodologi dia. Kadang-kadang Imam Bukhari bawa hadis, tapi sanad tak penuh. Dia bawa sanad terputus. Pasal apa? Ada sebab. Kadang-kadang Imam Bukhari potong hadis. Hadis tu panjang, dia potong sebahagian. Pasal apa dia potong? Ada sebab. So ni cara Imam Bukhari menyusun sahih dia. Dan banyak tesis yang ditulis pasal Imam Bukhari ni dalam sahih dia. PhD, master, semua ada sebab. Baik. Ada satu tesis PhD ditulis. Satu tesis PhD bincang pasal satu bab besar dalam Sahih Bukhari, iaitu Kitabul Maghazi. Satu tesis PhD. Dahsyat. Hebat kan? Satu bab orang buat satu tesis PhD. Macam mana cara Imam Bukhari pilih perawi, macam mana cara dia susun hadis, ikut turutan, lepas tu ada hadis yang dibuang, kemudian dipakai ayat Quran. So, perbincangan tu sangat halus apa yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Baik. Qila summa maza. Dikatakan pula, lepas Nabi jawab imanun billahi wa rasulih, ditanya lagi. Kemudian apa? Lepas pada iman tu apa? Nabi kata jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Itu yang afdal. Tak ada orang boleh nafi jihad ini adalah sebahagian daripada Islam. Jihad disyariatkan untuk menepis mudarat yang kena pada mana-mana negara Islam. So kalau negara kita ni kena serang dengan mana-mana musuh, wal'iyadzubillah, moga Allah selamatkan kita. Tapi kalau kena, wajib orang yang mampu untuk angkat senjata mempertahankan negara ni, kerana negara ni adalah negara Islam. Pasal apa dia negara Islam? Kerana dia diperintah oleh orang Islam, yang berkuasa adalah umat Islam. Betul Ustaz? Kelemahan-kelemahan tu mana-mana negara pun ada. Dalam sejarah Islam, yang perfect di sudut pentadbiran Islam ni, Nabi dan Khulafa' Rashidin. Masuk zaman kemudian tu dia ada lemah dia. Dia dah mula ada kelemahan. Tapi tetap juga dianggap sebagai daerah Islam. Sebab tu jangan suka sangat. Malaysia bukan negara Islam. Malaysia negara sekular. Tak. Negara Islam. Sebab terzahir padanya syiar Islam. Dari sudut kelemahan, kita sama-sama perbaiki. Sebab kalau nak kata bukan negara Islam tu payah juga. Sekali orang yang kahwin dengan wali hakim tu macam mana? Wali hakim datang pada sultan. Kalau kena serang, wajib tak jihad? Kena jihad lah. Lawan orang yang nak rampas kedaulatan negara kita. Sebab agung kita Muslim pun semua. So, dari sudut nak memperbaiki pelaksanaan Islam tu, kita kena buat slow-slow. Kena buat sekadar mampu. Tapi dia adalah negara Islam. Kita adalah negara Islam. Dan kita kena berbangga. Tak salah semangat patriotik tu. Sebab Nabi pun sayang kat Mekah. Takkanlah kita tak sayang kat Penang. Tuan-tuan lah kan? Takkan tak sayang kat Penang, mesti sayang kat Penang. Penang dengan Perak, mana tuan-tuan lebih sayang? Perak. Sebab orang Perak. Sama lah kita. Kan? Saya sayang kat Penang ni sebab nasi kandar je. Kita orang Perak, itu sayang kat Perak lah. Itu bukan asabiah. Itu adalah sifat yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap insan, cinta kepada tanah air dia sendiri. Kan ada hadis Nabi kata, aku sayang kat Mekah. Ya Allah, bagilah aku sayang kat Madinah. Macam mana aku sayang kat Mekah? Ya Allah, jadikan kami cinta pada Madinah seperti mana kami sayang kat Mekah. Sayang kat Mekah disebabkan oleh kerana dia membesar dan lahir di Mekah. Lepas tu kita betulkan balik cara fikir. Dulu saya tak. Dulu dah. Ini semua patriotisme, ini semua tagut. Ini semua asabiah belaka. Sayang kat bangsa pun tagut, asabiah. Tak, sayang kat bangsa bukan asabiah. Asabiah ni bukan, tak ada kaitan pun dengan bangsa. Asabiah ni kita bela orang salah kerana dia puak kita. Tu asabiah. Tapi kalau kita bela bangsa walaupun salah, tu asabiah tu. Cuma kalau kita sayang kat bangsa kita, nak penaikkan bangsa kita, dalam masa yang sama kita sayang kat agama kita, yang tu bukan asabiah. Golongan Asy'ariyun, kalau susah mereka bantu sama-sama mereka, keluarkan makanan. Nabi tengok golongan Asy'ariyun, Nabi kata, moga Allah rahmati mereka.
Aku daripada kalangan mereka, mereka juga daripada kalangan aku. Dalam hadis disebut begitu. Jadi tak salah sebenarnya. Cara kita nak memahami dalil itu kena, jangan buang fitrah kerana semata-mata nak beragama. Kerana agama ini selari dengan fitrah. Cuma perlu dibimbing. Dibimbing. Sebab kadang-kadang bila kita semangat pasal Islam ni, cepat sangat nak hukum orang tu, cepat sangat nak hukum orang ni. Tapi sifat jahiliah ada pada kita. Kita tak sedar. Apa dia? Puak kita dah bela lah. Sebab dia satu geng dengan kita. Siapa yang cuba untuk usik mana-mana pimpinan kami akan turun maki hamun atas nama Islam. Tu asabiah. Tak kira lah pemimpin kami salah ke betul. Yang penting dia geng kita. Tu asabiah. Hina bangsa orang lain. Itu asabiah. Okey? Baik. Al-jihadu fi sabilillah. Qila summa maza, kemudian dikatakan, kemudian apa pula? Dia kata hajjun mabrur. Haji yang diterima pun dikira sebagai amal soleh. Nabi ditanya dengan pelbagai soalan yang sama, tapi Nabi jawab beza-beza kerana orang yang bertanya itu berbeza. Dan orang yang mendengar juga berbeza. Ada yang Nabi sebut kadang-kadang solat di awal waktu. Kadang-kadang Nabi sebut tentang bagi makan. Soalan sama, mana Islam yang baik? Nabi kata beri makan, beri salam. Sebab yang tanya tu beza. Ada yang tanya tu kadang berat mulut, tak nak bagi salam kat orang. Nabi kata, Islam yang baik pada kamu adalah beri salam. Pada orang lain mungkin tak. Pada orang lain dia mulut dia memang bising sikit. Jumpa orang beri salam. So, masalah dia apa? Masalah dia kedekut, bagi makan. Ada yang mungkin tak berapa nak ambil berat pasal mak ayah. So Nabi sebut birrul walidain. Buat baik kepada ibu ayah. Perbezaan itu Nabi raikan dengan Nabi memberikan jawapan yang berbeza-beza. Contoh macam tuan-tuan, ada di kalangan tuan-tuan yang Allah Ta'ala bagi rezeki lebih sikit. So berilah sedekah. Amal baiklah tu. Tapi ada orang yang struggle. Duit lebih tak banyak. So mungkin amal baik untuk dia bukan sedekah, puasa sunat. Setiap orang ada ruang untuk dia beramal soleh sesuai dengan keadaan dia. Ada orang Allah Ta'ala bagi rezeki lebih, dia boleh bagi lebih, sedekah lebih. Ada orang dia tak, rezeki tak banyak. Kalau dia bagi mungkin mudarat pada keluarga dia sampai tak ada nafkah. Tak bang, mana duit bulan ni? Abang dah sedekah semua. Apa tu kita nak makan apa? Bertakwalah pada Allah. Materialistik sangat kau ni. Tak kena bagilah nafkah. Itu wajib. Bagi pada keluarga. Tak ada lebih. Tak ada lebih tak apa. Ada ruang lain. Ada solat sunat, ada puasa sunat. Senyum pun sedekah. Bercakap dengan perkataan yang baik, itu juga adalah sedekah. Nampak? Maka ruang-ruang itu Nabi buka banyak. Ada orang yang boleh buat haji, ada orang yang tak mampu lagi. Jadi ruang itu jangan kita tutup. Baik, hajjun mabrur. Cuma ulama beza pendapat. Semua ulama mempersoalkan. Sebahagian ulama dia kata pasal apa Nabi sebut haji sebelum Nabi sebut jihad sebelum haji. Dalam hadis ni pasal apa Nabi sebut jihad sebelum haji? Sebab jihad dengan haji mana lebih utama? Mana rukun Islam? Jihad ke haji? Haji. Pasal apa haji sebut kemudian? Sebut jihad dulu. Sedangkan haji lagi penting. Sebab dia rukun Islam. Saya kata Ibn Hajar jawab dah soalan ni. Dia kata yang pertama sekali, dari sudut individu, betul lah haji sebagai rukun Islam. Tapi dari sudut nak bernegara, jihad lebih penting. Yang Nabi sebut sebagai rukun Islam tu bukan maknanya benda lain tak ada dan tak penting. Rukun Islam, mengucap salat, zakat, puasa, haji. 5 tu rukun Islam. Itu binaan yang perlu dibina dalam diri setiap insan. Tapi bila mana bernegara, jihad penting. Kerana kalau tak ada jihad, maka negara Islam akan diserang. Kita pun tak boleh nak jihad. Tadah je lah. Binaan agama dalam diri setiap insan tidak akan dapat untuk dikekalkan. Macam mana nak buat? Dah kena serang. Nak ibadat pun takut. Nak haji tak boleh keluar, visa tak dapat.
Maka jihad itu dia dari sudut makro penting. Haji dari sudut mikro penting. Boleh faham ni? Betul ke istilah saya guna ni? Aku mentam je. Dia ekonomi ni ada makro, ada mikro. Makro ni kita tengok secara luas. Mikro ni tengok individu. Betul eh? Haji eh? Kalau salah tolong betul kan? Saya no problem. Ustaz, salah tu. Makro tu pasal raya yang dah bankrupt dulu. Jadi jihad penting dari sudut makronya. Maksudnya dari sudut secara berkelompok jihad kena ada. Kalau tak, agama tidak akan boleh kekal. Walaupun jihad itu, dengan jihad kadang-kadang ada nyawa yang terkorban. Dengan jihad ada nyawa yang terkorban, ada yang syahid. Tinggal pula ibu tunggal kan. Ada mudarat pada jihad. Tapi mudarat itu tidaklah lebih besar daripada tak ada jihad, agama akan lenyap. Sebab tu agama ni, ini Syatibi, Maqasid dalam Muwafaqat disebut, pensyariatan hukum dalam Islam ini, dia ada min janibil wujud dan min janibil adam. Pensyariatan yang Allah Ta'ala berikan dari sudut hukum ni, tujuan dia min janibil wujud, mewujudkan agama, wa min janibil adam, dan pensyariatan untuk menghalang agama daripada lenyap. Apa maksudnya? Tak fahamlah. Allah suruh kita salat, suruh azan untuk apa? Untuk meninggikan syiar agama, supaya orang tahu agama tu ada dalam negara tu. Tu yang disuruh azan, disuruh solat jemaah, supaya mewujudkan agama. Orang nampak agama tu ada. Tapi ada hukum yang Allah Ta'ala syariatkan untuk menghalang agama tu daripada lenyap, iaitulah jihad. So jihad disyariatkan untuk mengekalkan agama daripada lenyap. Jihad bukan disyariatkan untuk menzahirkan agama. Kerana zahirkan agama dengan syiar agama. Kerana jihad ni bukan sentiasa diperlukan. Bila mana kita diserang, baru diperlukan. Pasal apa bila diserang baru diperlukan? Untuk menghalang agama daripada lenyap. Dan menghalang agama daripada lenyap itu lebih utama daripada nak mengekalkan jiwa. Kerana dalam maqasid daruriyat yang dipanggil sebagai benda yang darurat, yang mesti dipelihara, agama datang dulu, lepas tu baru nyawa. Walaupun dengan jihad ada nyawa yang akan binasa, tapi disyariatkan kerana nyawa datang kemudian daripada agama. Sebab itu jihad disyariatkan kerana nak membela agama. Maka sebab itu jihad disebut dulu. Kerana kesan jihad lebih luas daripada kesan haji. Orang yang buat haji hanya untuk diri dia, binaan agama dalam jiwa dia. Tapi orang yang pergi berjihad bukan hanya pada diri dia, tapi pada negara dia. Kesan dia pada negara. Maka sebab itu jihad dari sudut makro lebih utama daripada haji. Tapi dari sudut mikro, haji binaan agama setiap insan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Okey, kita ambil soalan. Mohon penjelasan mengenai hadis kunut yang terdapat dalam Sunan Tirmizi yang diriwayatkan oleh Abu Qilabah Al-Ashja'i yang bertanya kepada ayahnya yang pernah salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Apakah kedudukan hadis ni? Hadis ni Abu Qilabah ke Abu Malik? Tapi Al-Ashja'i lah, dia tanya ayah dia. Dia kata, wahai ayahku, engkau solat di belakang Rasulullah, engkau solat di belakang Abu Bakar, engkau solat di belakang Umar, engkau solat di belakang Uthman, dan engkau solat di belakang Ali. Adakah mereka berkunut waktu fajar? Kata ayah dia yang sahabat ni, ai bunai muhdas, wahai anakku, perbuatan itu dianggap sebagai perkara yang baru dalam agama.
Maksudnya kunut berterusan pada waktu subuh. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Oleh kerana itu, Hanafi dan Hambali mereka beranggapan kunut subuh secara berterusan itu tidak ada. Kenapa Imam Bukhari dan Imam Muslim tak riwayat hadis ni? Tak syarat. Semua hadis yang tak ada dalam Bukhari Muslim itu tak sahih. Imam Bukhari kata, aku masukkan dalam kitab aku ini, aku tidak akan masukkan mana-mana hadis dalam kitab aku ni melainkan hadis yang sahih. Wa ma taraktu minas sihah akthar. Tapi hadis yang aku tak masukkan daripada hadis-hadis sahih lebih banyak daripada tu. Sebab sekarang ni ada kecenderungan tu. Hadis Mahdi sahih tak Ustaz? Sahih. Habis tu Imam Bukhari tak riwayat. Tak syarat. Bukan semua hadis sahih kena Imam Bukhari riwayat. Tak syarat yang tu. Sebab Imam Bukhari bukan nak kumpulkan semua hadis sahih. Banyak lagi hadis sahih yang lain Imam Bukhari tak masukkan. Sebab Imam Bukhari ni dia namakan kitab hadis sahih dia tu sebagai Al-Jami' Al-Musnadul As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Tu tajuk Sahih Bukhari. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Jami' musnad yang ada sanad yang sahih, Al-Mukhtasar yang ringkas. Dia nak ringkas. Sebab tu ada hadis-hadis yang dipotong sikit. Ada hadis-hadis yang tak masuk. Ada. Maka sebab tu jangan gunakan alasan tu. Hadis tu sahih. Habis tu Ustaz macam mana Ustaz? Bid'ah. Bid'ah. Sebahagian ulama menyebut bid'ah. Habis tu neraka lah orang yang baca kunut. Tak. Neraka bukan kita punya. Sebahagian ulama kata bid'ah. Bukan kita yang kata. Sebahagian. Kita pun tak berani nak kata. Cuma kita kata, kalau saya lebih setuju dengan pendapat majoriti ulama yang kata kunut ni hanya untuk kunut nazilah. Berdasarkan riwayat Anas bin Malik, memang yang sahih daripada anak murid dia, Nabi cuma baca sebulan saja. Kunut waktu subuh itu kunut nazilah. Selain daripada tu, Nabi tak baca berterusan. Habis itu mazhab Syafi'i dia kata okey, dia ada hadis lain. Tapi hadis itu menurut ulama yang lain tak sesuai, tak sahih. Tapi mazhab Syafi'i dan sebahagian ulama Maliki kata boleh beramal dengan dia dan sunnah beramal dengan dia. Ini ijtihad. Yang saya katakan dia khilaf mu'tabar. Dia khilaf. Mudah macam kata Ibn Qayyim. Ahlul hadis mengambil jalan pertengahan. Selepas rukuk memang tempat untuk berdoa. Sebab tu masuk i'tidal pun kita berdoa. Kan? Masuk i'tidal pun kita berdoa. Jadi kalau imam itu bermazhab Syafi'i, dia kunut, kita kunutlah. Tapi kalau kita pergi ke Perlis, ada imam yang tak Syafi'i, dia Hambali, dia tak kunut. Ataupun dia Hanafi, dia tak kunut. Kita tak kunutlah. Jauhi perbalahan disebabkan oleh benda-benda macam ni. Imam Syafi'i, dia kunut, kita kunut. Imam Hanafi, dia tak kunut, kita tak kunut. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Kerana imam itu dijadikan untuk diikut. Bising-bising sangat, tahun depan apply jawatan imam. Itu kita buat kepala. Tak boleh Ustaz, pejabat agama syaratkan demikian. Okey, apply jadi mufti untuk satu negeri. Oleh kerana macam contohlah saya pergi semayang solat kat Perak. Perak kunut. Kita kunutlah. Walaupun kita ada pandangan berbeza. Tak ada mazhab yang kata kunut ni tak ada. Kalau kunut jadi batal solat, tak ada. Tak kalau imam tu memang tak kunut, pergi Perlis tak kunut. Okey, kita faham ni Hanafi je, ambil dalam masalah ni masalah Hanafi, Hanbali. Macam kat Mekah, tak kunut pun okey je. Tak ada pun kata teruk betul imam ni. Tak payah. Kerana benda tu masalah ijtihad. Penyakit ain ni memang ada. Al-ainu haq. Ain ni adalah kekuatan yang Allah Ta'ala beri pada pandangan manusia yang boleh memudaratkan orang yang dilihat. Terutama bila kita melihat benda yang takjub kan. Sebab itu bila mana Hasan dan Husain lahir, Nabi baca siap-siap kepada keduanya supaya terlepas daripada ain. U'izukuma bi'izzatillah wa qudratihi min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin
lama. Aku berlindung dengan Allah untuk kamu berdua. Aku berlindung kepada Allah untuk kamu berdua. Dengan keagungan Allah dan kekudrat Allah, dengan kekuatan Allah, dengan kemampuan Allah, daripada setiap syaitan dan penyakit dan setiap mata-mata yang memberikan mudarat. Okey? Jadi ain itu memang ada, al-ainu haq. So kalau kita kena ain macam mana? Kita kena mandi dengan air orang yang melihat kita tu. Itu pun kalau kita tahulah terkena mata. Ulas sedikit tentang isu valet doa. Valet doa ni saya pun heran. Senang-senang masuk TV. Pelik ke? Saya hurai dalam page saya, mudah. Valet doa ni dia bukan muncul tiba-tiba dalam masyarakat. Dia berevolusi daripada satu step ke satu step. Kita yang wujudkan benda tu berlaku dalam masyarakat dan kita terima. Kita benarkan nak selawat, kena buat majlis besar-besaran, makin makan beratus ribu. Sedangkan selawat itu percuma, tak payah buat majlis pun. Kita benarkan orang ambil package urus jenazah dengan dia ambil upah baca Quran di kubur dan bayar untuk orang salat jenazah. Syarat letak bayaran, kita benarkan. Dan lama-lama orang makin kreatif, dia buat valet doa. Lama-lama lepas ni orang buat valet solat. Anda sibuk, tidak mampu untuk solat? Tak apa, saya solatkan untuk anda. Bayar saja. Kita yang biarkan suasana itu sangat kondusif untuk berevolusi. Kita biarkan. Mudah, tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis Tirmizi, Nabi kata, "Ma min muslim yad'u Allah bid'awatin laisa fiha ithim wala qati'atu rahmin imma ay yu'ajjala lahu wa imma ay yuddakhara lahu fil akhirah wa imma ay yusraf anhu su' mithlaha." Atau kama qala. Kata Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan. Imam Tirmizi riwayat, dia kata Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan satu doa yang mana dalam doa tu tak ada dosa dan bukan doa putuskan silaturahim, melainkan Allah akan beri kepada dia salah satu daripada tiga. Sama ada Allah Ta'ala mustajabkan segera, dia doa Tuhan bagi terus, ataupun Tuhan tangguh di akhirat. Tuhan tak bagi sekarang, Tuhan bagi ke akhirat apa yang dia nak. Ataupun Tuhan mustajabkan tapi dengan cara tak bagi apa yang dia minta. Tuhan alihkan bala yang bakal menimpa dia, yang setimpal dengan apa yang dia minta. Tak ada dalam Islam ni benda yang dikatakan doa tidak mustajab. Selagi mana kita mengamalkan fik doa, kita tak buat maksiat yang berterusan, tak makan benda haram, tak pakai pakaian haram, tak doa dengan doa yang berdosa, tak doa untuk putuskan silaturahim. Semua doa-doa ni Allah Ta'ala mustajabkan. Cuma cara Allah Ta'ala mustajabkan itu mungkin kita tak sedar. Dan mungkin lambat lagi, tapi mustajab. Maka jangan, sebab tu soalan yang kata, anda sudah pernah berdoa? Tidak makbul? Soalan tu tak layak. Kerana Nabi janji, doa selagi mana mengamalkan fik doa yang betul akan mustajab. Lepas tu, dia minta duit daripada orang. Ada package A, B, C. Kan? Harga lain-lain. Dia minta duit ni atas dasar apa? Atas dasar doa ke atas dasar kemakbulan? Atas dasar kemakbulan. Bila masa dia boleh confirm makbul ke tidak? Dia kata, ustaz confirm makbul, tapi hang janji makbul tu makbul dalam dunia. Seolah-olah macam tu lah. Sebab kalau makbul di akhirat, aku boleh doa sendiri. So, doa ni percuma. Boleh kita minta orang soleh berdoa untuk kita. Boleh. Kerana itu yang dimaksudkan dengan tawassul dengan orang soleh. Tapi bayaran tu untuk apa? Kerana tak ada orang boleh kata Allah Ta'ala akan makbulkan confirm dalam dunia ni.
Tak ada siapa yang boleh confirm. Okay? Sekali nampak dia macam ni. Ambil duit untuk mengajar agama tak apa. Kerana ada kemahiran yang dipindahkan. Ajar orang baca Quran boleh ambil duit. Tapi doa ni kita bukan pindah kemahiran. Kita nak pindahkan kemakbulan. Yang mana benda tu tak pasti. Bila Tuhan nak mustajabkan? Mungkin Tuhan mustajabkan ke akhirat. Sedangkan orang tu nak makbulan dunia kan. Jadi tak patutlah. Mufti-mufti pun baguslah. Mufti, saya tengok Mufti Perak, Mufti Wilayah, Mufti Negeri Sembilan, Mufti Pahang, antara yang bersuara. Kerana nampak sangat lekeh. Kan? Sampai orang kata, banyak lagi binatang dalam dunia ni. Ada lembu, ada kuda, ada unta. Tapi agama juga yang kau tunggang. Apa pendirian dan pemahaman golongan salaf terhadap ayat-ayat mutasyabihat? Ayat-ayat mutasyabihat ni ayat-ayat yang tak difahami. Macam alif lam mim. Begitu juga ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan. Ayat-ayat yang tak difahami ni, kita kata ilmunya di sisi Allah. Tapi ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Tuhan, golongan Hanabilah mengatakan maknanya difahami. Yang mutasyabihat tu pada kaifiat. Bila dikatakan tangan Allah, difahamilah tangan tu. Tapi macam mana kaifiatnya? Wallahu a'lam. Kaifiatnya mutasyabihat, jangan bincang. Tak ada siapa yang tahu, hanya Allah. Golongan Asy'ariyah dia kata makna perkataan tu pun tak difahami. Tangan tu bukan tangan, tak difahami apa maksudnya. Jadi ada khilaf di kalangan golongan ahli sunnah dalam masalah ni. Cuma saya lebih cenderung kepada golongan Hanabilah. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu daruri dan ilmu nazari? Wah, ni tinggi soalan ni. Ilmu daruri dengan ilmu nazari, apa maksud? Ilmu daruri ni ilmu yang boleh diketahui oleh orang awam walaupun tanpa kajian. Orang tahu yang tu betul. Tanpa kajian pun dia tahu betul. Tapi ilmu nazari, ilmu yang tidak boleh didapati melainkan setelah dikaji. Yang ni untuk penuntut ilmu. Saya bagi contoh. Tuan-tuan, sekarang ni dekat Amerika presiden dia Donald Trump, betul ke tak? Benar atau tidak? Mana tuan-tuan tahu? Dah pergi tengok kat White House? Assalamualaikum, saya nak buat lawatan sikit, betul ke tak? Oh, Donald Trump betul. Balik. Tak, kita tak buat kajian pun. Tapi berdasarkan kepada sumber yang mutawatir. Ramai yang bercakap, media-media semua bercakap. Sehingga kita kata mustahil mereka berpakat untuk berbohong dunia. Betul? Perlu kajian tak benda ni? Tak perlu, orang awam semua tahu. Tu maksud ilmu daruri. Ilmu yang didapati tanpa kajian. Orang macam mana pun, apa orang kata, taraf akademik dia boleh tahu benda ni betul. Tapi kalau orang tanya kat kita, Ustaz, dalam Sahih Bukhari ni ada tak hadis yang dipertikaikan oleh para ulama? Dan mana pendapat yang betul? Yang ni, pakcik jual nasi kandar mungkin tak ada nak jawab. Sebab kerja dia jual nasi kandar. Itu kepakaran dia. Tapi orang yang mengkaji, orang yang belajar bidang tu, akan tahu. Sebab ilmu tu didapati dengan nazar. Mesti melihat dan mengkaji. Okey? Dan di-apply pada semua ilmu. Semua ilmu. Sains. Bila orang kata benda hidup itu bernafas. Benda yang bernyawa itu, yang ada roh itu bernafas. Semua orang tahu. Kan? Semua orang tahu. Tak payah belajar. Tahu? Tengok hidup ini, bernafas ni. Bila hang masuk kelas sains ni? Tak ada pun. Tapi macam tu lah kot. Orang cakap. Tak perlu untuk gaji. Tapi nak semak. Paru-paru dia okey ke tak? Berair ke tak? Yang ni makcik yang tori getah, tak tahu. Mungkin dia boleh ambil doktor punya tempat telinga tu, dia, apa beza doktor? Saya tahu sama je bunyinya. Sebab dia perlu kepada kajian. Itu nazari.
Barang kemah yang tidak dipakai selama setahun atau 2 tahun, perlu ke bayar zakat jika barang tidak lebih 80 gram? Kalau dia tak sampai nisab emas 85 gram, maka tidak perlu untuk dizakatkan. Ni kalau ikut pendapat majoriti ulama. Kalau tak pakai selama setahun atau 2 tahun, sekali pun tak nak pakai, maka dia ambil hukum barang kemas. Dia ambil hukum emas. Tak lebih 85 gram, tak kena zakat. Tapi kalau dipakai walaupun sekali, yang ni ulama beza pendapat. Ada yang kata kalau dipakai walaupun sekali tak kena zakat, melainkan melebihi paras uruf. Melebihi paras uruf. Kalau macam perak, dulu dia kata 500 gram. Yang tu had uruf. Sampai 500 gram ataupun lebih, kena bayar zakat. Walau dia ambil perhiasan. Kalau Selangor dulu, dia kata 800 gram. Itu had uruf. Sebab Selangor ni ramai orang kaya kan. So 800 gram. Bukan semesti pakai semua di badan 800 gram tu. So kalau pakai di badan semua 800 gram tu, bongkok 3. 800 gram tu. Tapi Penang tak ada masalah kot. Sebab kadang-kadang gelang sebenarnya ni kan. Kan, saya tunjuk dia tarik. Saya tengok cerita lah, dia tak tahu betul ke tak, Mami ni kan. Tapi maksudnya, Penang saya tak tahu berapa uruf dia, kena tanya pejabat agama. Tapi kalau diperleh, fatwa perleh memfatwakan tidak ada beza emas dan tak emas. Perhiasan dengan tak perhiasan. Lebih 85 gram, pakai ke tak pakai ke sama. Itu perleh punya pendirian. Tapi tuan-tuan boleh ikut fatwa negeri-negeri masing-masing. Kerana ini khilaf muktabar. Ni saya susah nak baca tulisan dia. Dia tulis shorthand, saya baca longhand. Boleh ke wanita berdakwah di khalayak ramai seperti isteri dakwah atau menjadi sukarelawan kemanusiaan di negara-negara bergolak seperti Syria, Palestin dan sebagainya? Kalau wanita ni dia nak buat dakwah macam isteri dakwah dan dia memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, tidak menjadi isu. Kerana Aisyah juga berdakwah. Kerana Aisyah juga terlibat dalam jihad. Sahabat-sahabat Nabi juga terlibat dalam jihad yang mana mereka bukanlah pergi perang tapi membantu orang yang cedera. Tapi kalau dia nak pergi tempat-tempat yang bergolak ni, dia kena bawa mahram. Kerana tempat tu tak selamat. Pendapat minoriti yang kata boleh bermusafir tanpa mahram, dia kata dengan syarat aman tariq, jalan tu selamat. Sebab kalau kena apa-apa, siapa nak bela dia? Maka dia kena bawa mahram. Itu pendapat saya lah, wallahu a'lam. Apakah hukum lelaki yang musafir untuk solat Jumaat? Bermusafir sebelum waktu subuh, musafir lepas waktu subuh. Ulama beza pendapat. Kalau dia musafir lepas subuh. Kalau dia musafir sebelum subuh, dia tidak wajib untuk solat Jumaat. Tapi kalau dia bermusafir lepas subuh, ulama beza pendapat. Ada yang kata dia boleh musafir tapi dengan syarat dia mesti solat Jumaat. Kalau dia tak yakin dia boleh solat Jumaat di pertengahan jalan, maka dia tak boleh untuk tak boleh untuk bermusafir pada hari tersebut. Kena tunggu solat Jumaat dulu baru boleh keluar. Tapi ada yang kata tak, selagi mana dia tak bermusafir, waktu zuhur dah masuk, maka dia tak wajib untuk solat Jumaat kerana dia dah dikira sebagai bermusafir. Saya pilih pendapat, saya cenderung kepada pendapat yang kata selagi mana zuhur belum masuk dan dia dah keluar daripada tempat dia, maka dia tak wajib solat Jumaat. Kerana ada hadis, ada riwayat daripada Umar dalam Musannaf Abdul Razzaq yang mengatakan, Umar kata janganlah hari Jumaat menghalang kamu daripada bermusafir. Kecuali kalau azan zuhur dah, azan Jumaat dah, dia masih lagi di rumah, masa tu dia wajib solat Jumaat. Adakah Hindraf kafir harbi? Dah. Mereka bukan kafir harbi. Cuma mereka pertikaikan benda-benda yang berkaitan dengan umat Islam, kita kena dialog kenapa? Mufti kena panggil mereka ni dialog. Mufti kena panggil mereka lain dialog. Tapi saya tengok yang bantah mereka ni secara nyata, saya tengok mufti perleh. Mufti lain macam mungkin tak baca kot. Tak boleh macam tu. Mufti kena bertahan lah. Kerana mereka mempersoalkan sesuatu yang tak ada kaitan dengan mereka, yang berkaitan dengan umat Islam.
Kita tak pernah ganggu urusan agama orang-orang bukan Islam dalam negara ni. Jadi orang bukan Islam jangan ganggulah. Dia orang nak panggil Sami mana-mana datang pun kita tak pernah kacau. Bahkan ada yang kes perogol bersiri kan. Datang duduk dekat rumah saya lah tu. Aduh. Kan? Ada NGO Islam bagi bantah? Tulis surat ke US ada? Tak ada. Jangan kacau lah. Dia, kalau dia orang yang dibantah tu suka buat dialog, pergilah bantah dia dengan cara dialog. Pasal apa nak bantah dia guna undang-undang pula? Oh, sebab kerajaan India dah... Sejak bila pula kerajaan India punya keputusan kerajaan Malaysia kena ikut? Kita ada kedaulatan kita sendiri. Kita ada kedaulatan kita sendiri. Kita mentadbir negara ni. Kita ada raja, kita ada agung, kita ada Perdana Menteri, kita ada Menteri Besar, kita ada Mufti. Kenapa nak ikut telunjuk orang lain? Kau nak ikut cara India, kena pindah India lah. So, jangan cross the line. Don't cross the line. Boleh tak ibu bapa beri zakat pada anak dia? Tidak dibenarkan kerana anak itu wajib nafkah ke atas ibu ayah dia. Orang yang bekerja dengan company Cina tidak dibenarkan sembahyang untuk sembahyang Jumaat. Yang ni kena tulis surat bagi pejabat agama supaya dia ambil tindakan pada mereka. Kalau dia tak bagi kita solat, tulis surat. Tulis surat pergi pejabat agama atau buat aduan pejabat agama. Jangan main-main benda ni. Kita duduk dalam negara yang ada pejabat agama. Daripada biarkan dia orang ni tangkap khaluat je, biar tangkap geng-geng yang tak pergi solat ni. Betul? Jangan kerja situ. Cari kerja lain. Bagaimana Ustaz? Boleh ke Cina itu diperangi? Hampa ni IC sungguh. Itu hak dia tak bagi. Dia kata saya setiap minit adalah harga kan bagi saya. So jangan kerja so kerja tempat lain lah. Kalau kita dah kerja situ tiba-tiba baru dia tak bagi, kita tulis surat pejabat agama. Dan kita cari kerja lain. Cumanya kalau kita nak berhenti serta-merta menyebabkan mudarat pada diri kita, tak apalah. Kita orang kata apa? Kita kerjalah situ dulu, lepas tu kita jamak selagi mana boleh jamak. Takhir tanpa kasar. Boleh, sementara. Ataupun kalau dia tak bagi sembahyang Jumaat saja, ada company tak bagi sembahyang Jumaat saja. Sebab dia kata sembahyang Jumaat ni ambil masa lama. Kita boleh tulis surat pada pejabat agama bagi tahu ni company ni tak bagi saya sembahyang Jumaat. Dia tak berhak. Kerana itu kebebasan individu, hak ni bagaimana? Hak asasi manusia. Tapi kalau dia tak bagi juga dan pejabat agama lambat ambil tindakan, mungkin so kita buat solat Jumaat kat tempat kerja kita. Sebab syarat yang tepat untuk melakukan solat Jumaat ni 2 orang. Syarat untuk solat jemaah. Walaupun mazhab Syafi'i kata kena 40 orang. Tapi saya pilih pendapat yang kata 2 orang. Yang tepatnya 2 orang. So seorang baca khutbah, seorang dengar. Khutbah bukan susah. Khutbah tak susah. Dia cukup 5 syarat tu. Khutbah lah. Jangan gelak. Yang seorang tu jangan gelak. Sebab nanti minggu depan pula nak kena baca. Gila-gila lah kan. Minggu ni tak apa aku jadi imam, minggu depan baca. Diam-diam sudah kan. Tapi jangan lama sangat khutbah tu. Sebab takut nanti dia marah pula. So kita buat sembahyang Jumaat kat tempat tu, tak apa. Itu kalau darurat lah. Dan saya tak fikir pejabat agama akan halang benda tu. Sebab memang syarat di dalam negara ni dia kata mana-mana tempat yang nak buat solat Jumaat perlu dapat keizinan daripada pejabat agama. Itu atas dasar pentadbiran supaya tak berlaku perpecahan. Kita setuju dengan syarat tu. Saya setuju dengan benda tu. Iaitu tak dilakukan solat Jumaat melainkan dapat kebenaran daripada pejabat agama. Supaya nanti orang tak buat perpecahan dalam masyarakat. Dia tak setuju dengan imam tu, dia buat solat lain. Sedangkan solat Jumaat ni maqasid dia nak menghimpunkan orang. Tapi bila mana berada dalam keadaan darurat seperti ini, daripada kita tak solat, kita buatlah solat yang kita mampu.
Ataupun kita minta pendapat jabatan agama. Boleh tak saya buat solat ni sebelum ustaz nak ambil tindakan pada mereka? Sebab kadang-kadang pentadbiran nak ambil tindakan ni kena siasat semua lama kan. Saya minta izin supaya saya boleh buat solat Jumaat 2 orang dekat sini. Ambil mazhab Hanafi dengan Ibn Taymiyah. Boleh tak? Ustaz kata tak boleh, kita Syafi'i. Jadi bagi solusi pada saya. Awak solat Zuhur je lah. Okey, tak apa, kita setuju dengan dia, solat Zuhur je. Tapi tuan-tuan mesti nak solat Zuhur je, tak nak baca khutbah, tahu dah. Betul lah kalau kita revolui, masuk kat tu larang tu Kelang, kita sangkut lagi untuk dia turun sampai lepas waktu Jumaat. Dia boleh sembahyang Zuhur. Bukan dalam kawasan Pulau Pinang juga. Sangkut macam mana tak faham? Sangkut macam tak boleh turun marah lah. Tunggu giliran nak turun. Oh, orang yang dia macam ni. Kalau orang tu dia ada keuzuran, macam sakit ataupun dia terpaksa menjaga harta. Kalau dia solat, harta dia akan hilang. Maka dia diberikan keuzuran untuk meninggalkan solat. Dia solat Zuhur lah. Solat Zuhur lah. Sebab dia ada keuzuran di situ. Sebab barang tu banyak kan. Kalau dia pergi solat Jumaat, hilang lagi. Mahal lah tu harta tu kan. So dia boleh untuk solat. Tapi itu kalau pilihan lain tak ada lah. Kalau pilihan lain tak ada. Tapi kalau ada macam polis contohnya. Polis yang menjaga keselamatan. Kan apa kat Mekah kan. Ada polis yang tak sembahyang Jumaat. Dia jaga imam. Kan? Sebab dia menjaga keselamatan. Dia diberikan uzur untuk meninggalkan solat Jumaat. Tapi dia solat Zuhur lah. Tapi kalau dia ada ruang, maksudnya mungkin ada orang perempuan lain boleh jaga sekejap, sementara, so dia pergilah solat Jumaat. Tapi kalau dah tak ada langsung, memang dia kena jaga harta tu. So dia boleh ada keuzuran untuk tinggalkan. Tadi hadis yang Dr. baca awal tadi, yang first tadi, ada tak asbab yang Nabi pilih 3 bangsa misalnya, Yahudi, Nasrani dan Majusi, yang lain semua kena perang? Ada sebab dia tak yang Nabi? Itu pendapat Imam Syafi'i tu. Nabi tunjuk dalam hadis, Nabi tak perangi orang Yahudi, Nabi tak perangi orang Kristian, Nabi tak perangi orang Majusi. Bahkan hadis kata, orang Majusi kena layan macam ahli kitab. Jadi Imam Syafi'i faham, dari sudut perbuatan Nabi, selain daripada tu kena perang lah. Tapi sebab minoriti kata, Nabi tak perang, Nabi tak anggap perang semua. Penyembah berhala zaman Nabi tu memang dia orang yang mulakan perang dengan Nabi. Maka sebab tu Nabi perang dengan mereka. Maka sebab tu saya setuju dengan pendapat yang kedua ni. Maksudnya selagi mana dia orang ni tak memerangi kita, maka kita layan mereka sebagai ahli kita, kafir zimmi ya. Dia orang duduk dalam negara kita, bayar cukai pada negara kita, so dia orang kafir zimmi ya. Walaupun dia. Apa sebab yang Nabi tak berperang dengan, kalau ikut perbuatan Nabi, apa sebab yang Nabi tak berperang dengan Yahudi, Nasrani dan Majusi? Okey. Pasal apa Nabi tak berperang dengan 3 ni? Kerana yang 3 ni memang tak bermusuh dengan Nabi pada peringkat awal. Nak damai dengan Nabi. Orang musyrikin Mekah pada awal memang lawan Nabi. Penyembah berhala zaman tu memang lawan Nabi. Maka sebab tu Nabi perang dengan mereka. Dia orang tak nak damai dengan Nabi. Perang tu berlaku dan tidak ada usaha untuk perdamaian melainkan pada Hudaibiyah. Bila Hudaibiyah mereka juga langgar perjanjian. So di Madinah tu tak ada kafir lain melainkan Yahudi. Tak ada kafir lain melainkan ahli kitab. Dan ada hadis Nabi sebut Majusi kena layan macam ahli kitab. Penyembah berhala di Madinah tidak dapat dikesan di zaman Nabi. Sebab itu ada ulama yang kata selain pada tu kena perang. Dan macam mana Nabi menguasai kota Mekah? Semua pakat masuk Islam kan? Maka dia tengok dari segi tindakan Nabi tu, penyembah berhala tak boleh untuk dijadikan zimmi. Kata dia. Tapi pendapat tu bagi saya tidak begitu realistik di zaman ini. Susah kalau nak amal mazhab tu masa ni, so kena pegang dengan orang-orang yang non-Muslim dalam negara kita jadi masalah. So kita boleh ambil pendapat yang berbeza dalam masalah ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Satu soalan daripada saya. Sekarang ni duk heboh dalam YouTube apa semua berkenaan dengan mazhab bangku dia. Dia kata kalau kita sujud tak kena lantai tak sah sembahyang kita. Kalau kita sembahyang kita bersandar di kursi ke di bangku tak sah juga sembahyang kita. Saya nak minta Ustaz tolong bagi pencerahan dengan masalah mazhab bangku ni, dia yang kata Ustaz. Mazhab bangku. Dia macam ni. Dalam hadis Imran ibn Husain, Nabi SAW sebut, "Salli qa'iman
fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janb. Hendaklah kamu salat dalam keadaan kamu berdiri. Kalau kamu tak mampu, hendaklah kamu salat dalam keadaan duduk. Kalau tak mampu, hendaklah salat di atas sisi, maksud mengiring. Tapi ulama' luas kan, kalau tak mampu, baring. Okey. Kalau baring pun tak mampu, menongging kan? Dah kalau dah tak boleh berdiri, tak boleh duduk, tak boleh baring, tak boleh. Kalau baring tak boleh, serius ha? Macam mana nerap? Nerap. Okey. Nabi sebut perkataan yang umum, duduk kalau tak mampu berdiri. Macam mana cara duduk? Macam mana cara duduk? Macam mana yang kita mampulah. Cumanya Nabi tunjuk dalam hadis, duduk tu kata para ulama, duduk seeloknya duduk yang ada dalam gerakan salat, sama ada duduk iftirash ataupun duduk tawarruk. Duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat akhir. Tu kalau mampu. Kalau tak mampu, contohnya orang tu ada buasir. Dia tak boleh nak duduk macam tu, sakit. So dia bolehlah duduk atas kursi. Cuma kena hati-hati. Duduk atas kursi ni, bila mana kita boleh sujud di atas tanah, kita kena sujud. Walaupun kita duduk atas kursi. Nampak eh? Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Benda yang boleh tidak akan gugur dengan ada kesusahan. Kita tak boleh diri. Okey, kita duduk. Macam mana cara duduk? Boleh duduk di bawah, boleh duduk atas kursi. Tapi ada benda yang kita mampu. Sujud. Sujud dengan cara yang betul. Kita kena sujud dengan cara yang betul. Jangan main sujud atas kursi kalau kita boleh sujud dengan betul. Tapi kalau memang dia tak mampu nak sujud dengan betul, dia tak boleh nak sujud dengan betul, lutut dia bermasalah contohnya, so bolehlah duduk atas kursi. Dan waktu sujud tu dia tunduk lebih sikit daripada rukuk lah. Jangan panggil orang mazhab kursi ni, sebab nanti kita pun buat mazhab yang sama bila kita solat atas kapal terbang. Ustaz tak panggil Ustaz. Ustaz yang bagi penaharan. Ya. Tak, bukan kata kat haji ni. Tak. Kata kat ustaz tu lah. Ustaz minta maaf. Lagi satu kemungkinan dia tak jumpa lagi satu hadis tu yang Rasulullah semayang di atas kenderaan. Rasulullah dia tak sujud di atas tanah. Dia duduk di atas kenderaan. Walau saya ni jahil. Tak, ini bukan marah kat haji dah. Saya marah kat ustaz tu lah, mazhab bangku. Jangan kata itu. Kita suburkan budaya orang lebur orang lain. Nabi solat di atas kenderaan tu betul. Memang Nabi solat di atas kenderaan bila Nabi solat sunat. Nabi solat sunat di atas kenderaan memang Nabi tak turun. Itu mazhab unta pula kan. Jangan macam tu. Kita jangan label. Biar orang lain tak boleh label. Kita jangan. Dan saya pun tak setuju kalau ustaz tu bagi tahu mazhab bangku sekian. Jelaskan betul-betul lah pada orang supaya orang faham. Boleh solat atas kursi bila mana kita tak mampu duduk bawah. Bahkan Nabi kata, kalau tak mampu duduk. Macam mana cara duduk? Sekadar yang kita mampulah. Kan? Tapi kena hati-hati. Duduk bila tak mampu berdiri. Sujud, jangan sujud waktu kita atas kursi kalau kita boleh sujud di bawah. Okey? Yang tu kena hati-hati. Sebab kadang-kadang dia macam ni. Kita tak nafi. Kat Jordan pun ada benda ni. Saya pun tak selesa tengok. Orang tua Arab ni, dia datang masjid, dia boleh berjalan, elok berjalan. Bila solat, dia solat kat belakang kat kursi. Sampai ada syekh tegur. Dia kata, ni jalan boleh? Dia kata, kami tak boleh berdiri lama. Tak boleh berdiri lama, berdirilah kejap. Bila tak larat, duduklah. Bila rasa larat, diri balik. Ustaz, saya nak bagi pandangan dari sudut perubatan. Kebanyakan orang-orang yang dia boleh berjalan, dia boleh duduk tapi dia tak boleh sujud. Kerana mereka ni ada osteoarthritis. Kaki dia tu tak boleh bengkok melebihi sudut tertentu. Lutut dia? Lutut dia. Dia tak boleh bengkok. Jadi mungkin itulah keadaan dia. Bukan bermaksud bila dia berjalan, kita dah boleh kata sebenarnya dia boleh sujud. Tak, bukan macam tu. Yang maksud saya ni kat Jordan ni, dia boleh jalan, dia boleh berdiri, dia boleh masuk saf, tapi dia tak masuk saf. Dia solat kat belakang. Imam diri, dia duduk. Sedangkan sepatutnya dia bawalah kursi pergi ke depan, dia boleh berdiri. Bila dia tak larat, dia duduklah. Bila dia rasa dia larat, dia berdiri balik. Al-maisur la yasqutu bil maqsud. Maksudnya ada ruang-ruang untuk mereka mengambil mudah dalam agama ni. Itu kita tak mahu. Berkenaan dengan tadi mungkin yang
haji kita cerita kan, saya pun ada tengok juga ustaz tu bagi video kan. Ustaz tu salah satu lagi yang dia petikai orang yang solat di atas kerusi ni, orang yang bila dia berdiri dia rukuk, tapi disebabkan dia tak boleh sujud, dia duduk masa bila Nak sujud. dia duduk dan dia bongkok, dan dia cakap bongkok tu tak melebihi bongkok rukuk tadi. Jadi isu dia macam mana ustaz? Boleh ke tak boleh? Kalau memang dah tak mampu, Jadi walaupun masa dia duduk sujud tu dia tak sebongkok macam dia rukuk tu, tak ada masalah. tak ada masalah. Bahkan dia duduk tu pun dah lebih rendah daripada dia rukuk. Lebih rendah dah daripada dia rukuk. Okey. Taklah syarat orang arthritis ni memang seksa tu. Kan? Saya tahulah sebab mak saya arthritis. Susah dia memang duduk solat atas kerusi. Dia tak boleh duduk bawah. Duduk bawah susah dia nak bangun. Tambah kalau solat jemaah kan. So kalau kita kata mazhab kursi sampai dia orang malu, jangan. Sebab kita tak tahu masalah orang. Mungkin Allah Ta'ala tak bagi kita ujian dengan ujian tu. Dia masih banyak tu. Jadi sebab tu kaedahnya jelas. Kaedahnya apa? Bila kita boleh berdiri, kena berdiri. Bila tak larat, duduk. Boleh sujud di bawah, sujud. Tak boleh, duduk atas kursi. Tunduk lebih daripada kita rokok. Kalau duduk di kursi dia sandar atas belakang boleh. Dia sandar. Dia sandar tak boleh. Ini kembali kepada masalah berdiri ni mesti berdiri sendiri ke boleh bersandar? Bila Nabi kata salli qa'ima, solatlah kamu dalam keadaan berdiri. Adakah maksud berdiri itu mesti berdiri sendiri ataupun boleh kita bersandar pada benda lain? Yang ni ulama beza pendapat. Itu sebab mazhab Syafi'i dia agak keras. Dia kata berdiri tak kira lah orang pegang ke bersandar ke. Sebab tu dia kata kalau ada orang boleh pegang kita waktu kita angkat takbir, kena pegang. Kena ada orang pegang kalau boleh. Kalau ada orang nak pegang, tapi bila jemaah siapa nak pegang? Semua pakai solat kan? Kena cari orang untuk angkat takbir, tolong. Tapi ada mazhab dia kata berdiri itu berdiri istiqlalan. Dia mesti berdiri sendiri. Kalau bersandar tak boleh. Itu tak nama berdiri. Maka isu tu kembali kepada masalah usul fiqh. Iaitu cara mereka faham berdiri itu. Adakah bersandar dianggap berdiri ataupun tidak? Itu kembali kepada masalah fiqh. Masalah fiqh. Jadi kata kalau boleh berdiri dengan sendiri, tak payah sandar lah. Itu lebih selamat lah. Itu lebih selamat. Wallahu a'lam. Ya Ji. Imam Syafi'i rahimahullah beliau adalah seorang pembela sunnah dan beliau meninggal 24 Hijrah dan dia tidak sempat bertemu dengan Imam Bukhari. Sekiranya beliau hidup zaman Imam Bukhari, dia pernah berkata idza sahal hadis bahwa mazhabi, apabila sah satu hadis maka itu bukan pegangan. Sekiranya dia hidup sezaman dengan Imam Bukhari, adakah dia akan terima kebanyakan hadis daripada Imam Bukhari? Allah. Okey. Soalan dia, Imam Syafi'i meninggal 204. Imam Bukhari 256 meninggal hijrah. So Imam Bukhari ni tak sempatlah jumpa Imam Syafi'i. Jadi dia kata, Tu Haji tanya, adakah kemungkinan kalau Imam Syafi'i sempat jumpa Imam Bukhari dan jumpa hadis-hadis Bukhari, mungkin dia akan terima. Setakat ni wallahu alam saya tak jumpa lagi Imam Syafi'i menolak hadis sahih. Setakat ni saya tak jumpa. Tapi yang saya jumpa adalah mungkin Imam Syafi'i mengambil beberapa hadis yang dia anggap sahih tapi ulama lain kata tak sahih. Itu saya jumpa. Contohnya macam riwayat Ibrahim bin Abi Yahya. Imam Syafi'i terima dia sebagai perawi yang bagus. Tapi majoriti ulama kata dia perawi yang dahsyat teruknya. Maksudnya matruk. Ada yang anggap dia pendusta. Jadi Imam Syafi'i memang dari sudut ilmu hadis, bila mana dia ijtihad hadis tu sahih, dia akan pakai. Tak ada yang saya jumpa Imam Syafi'i kalau hadis tu sahih ditolak. Tak ada. Setakat yang saya kaji lah. Cuma yang orang petikai, kenapa Imam Syafi'i pakai hadis ni? Sebab dia tak sahih. Pada Imam Syafi'i dia sahih. Habis itu pada Imam Syafi'i sahih, pada Imam lain kata tak sahih. Jadi kita nak ikut siapa? Berdasarkan penilaian dan pandangan orang yang mampu. Orang yang tak mampu tanya ustaz. Tanyalah ustaz, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Okey?
Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Saya minta maaf kalau saya ambil masa yang lama. Mujur tak ada orang yang jerit saya lapak nasi. Bagus orang Penang. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.